Selepas keputusan diambil, yaitu Tokmat sah bertanding di Parlimen Rembau, apabila berjaya menyingkirkan penyandangnya, yaitu Khairi Jamaluddin, hari ini satu lagi keputusan mengejut berlaku di Parlimen Rembau. Aku kesian sebenarnya dengan Khairi Jamaluddin, seorang yang berpotensi besar bakal menjadi kepimpinan terbaru dalam UMNO, bakal menjadi Perdana Menteri UMNO pada 4 atau 5 tahun akan datang. Akhirnya sehingga kini tidak diketahui kedudukannya, di mana dia akan berada, di mana Khairi akan bertanding pada PRU 15 nanti. Menurut Tokmat dan Zahid Hamidi, mereka sedang berusaha mencari tempat yang sesuai untuk Khairi Jamaluddin. Maksud yang sesuai itu pun kita tak tahu. Tidak tahu di mana Khairi Jamaluddin akan bertanding. Yang pastinya kawasan itu tidak ada jaminan langsung untuk Khairi menang. Tapi di Rembau, adakah Tokmat akan menang? Kerana apa yang diputuskan dalam laporan ini memang amat mengejutkan, dan aku fikir pasti akan membuatkan Tokmat mula terketar-ketar. Apabila GTA mencadangkan Hamid Bador, bekas Ketua Polis Negara yang paling kontroversi, melawan Mat Hassan di Rembau. Wah, kalau ini benar-benar berlaku, syukurlah Khairi Jamaluddin tidak bertanding lagi di Rembau. Kerana ini akan menjadi pentas yang paling panas. Sebab kenapa? Hamid Bador adalah bekas Ketua Polis Negara yang antara yang paling disukai oleh rakyat Malaysia. Kerana ketegasannya, kerana juga kepribadian dan integriti tinggi yang dipaparkan oleh Hamid Bador. Oleh sebab itulah aku fikir ini satu ancaman besar, satu ancaman paling terbesar dalam karier Tokmat sebagai timbalan Presiden UMNO apabila akan berdepan dengan Hamid Bador. Dan aku fikir besar kemungkinan Tokmat akan kalah di Rembau. Gerakan Tanah Air GTA bahagian Negeri Sembilan mencadangkan bekas Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bador untuk bertanding di kerusi Parlimen Rembau berdepan timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan. Timbalan Pengerusi GTA Negeri Muhammad Jani Ismail dipetik Berita Harian sebagai berkata bahawa mereka telah menyerahkan nama Abdul Hamid Bador kepada pucuk pimpinan gabungan. Selain Abdul Hamid, bahagian negeri turut mengemukakan nama pengarah filem Ahmad Idham Ahmad Nazri sebagai calon berpotensi untuk kerusi Parlimen Port Dickson yang kini disandang oleh Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Kedua-dua nama individu berkenaan termasuk ke dalam senarai yang saya bawa ke pucuk pimpinan sebagai calon GTA Negeri Sembilan menerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang. Keputusan sama ada Abdul Hamid terpilih calon bertanding di Parlimen Rembau dan Ahmad Hidam sebagai kerusi Parlimen Port Dickson akan ditentukan pucuk pimpinan tertinggi parti, katanya. Abdul Hamid Bador dilantik sebagai KPN pada 2019 semasa pentadbiran Pakatan Harapan PH diterajui Dr. Mahathir Mohamad yang kini pengerusi Pejuang. Malaysia kini telah menghantar permintaan untuk ulasan kepada Ahmad Bador mengenai perkara itu. Menurut Muhammad Jani, keputusan untuk mencalonkan Abdul Hamid dibuat kerana GTA memerlukan seseorang yang mempunyai populariti untuk bertanding di Rembau. Lebih-lebih lagi calon itu akan berdepan Muhammad. Untuk rekod, Muhammad pernah menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan.
Hahaha. Inilah yang kita nanti-nantikan. Buku bertemu ruas. Siapa yang akan kalah? Aku pikir siapa-siapa pun akan menang. Tetapi dia tidak akan menang sangat mudah kali ini di Rembau dan di Port Dickson. Tinggalkan komen Anda untuk isu yang hangat ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde. Ulas jangan tak ulas, ulas sampai semua orang tahu. Dan jangan malu-malu. Malam ini akhirnya Ismail Sabri Yaakob menunjukkan muka sebenar. Belang sebenar, tanduk sebenar, dan diri sebenarnya. Apa cerita dengan semua ni? Inilah yang menjadi hangat, panas di media sosial sekarang. Apabila ramai netizen menulis, akhirnya muka sebenar, kuasa sebenar, belang sebenar, taring sebenar Ismail Sabri Yaakob tunjuk didedahkan, kata mereka. Ini semua gara-gara pendedahan daripada pengakuan daripada Ismail Sabri Yaakob sendiri, yang mana beliau mengakui bahawa beliau patut memecat 12 menteri. Wow, ini luar biasa. Apabila Ismail Sabri Yaakob sendiri mengaku beliau patut memecat 12 menterinya itu. Kenapa beliau berkata demikian? Karena beliau katakan dia tidak memecat 12 menteri itu kerana dia adalah orangnya yang baik. Dengan kata lain, dia berkata, saya patut pecat 12 menteri, tapi saya baik orangnya, kata Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri sementara, yaitu Ismail Sabri Yaakob, sekali lagi menuding jari kepada 12 menteri Perikatan Nasional PN yang menulis surat kepada istana bagi membantah pembubaran parlimen. Saya sebagai abang tua, kalau kamu semua tak setuju, saya bubarkan kabinet ini, pecat saja semua orang. Saya boleh buat silap. Patut saya pecat semua sekali. Tapi saya tidaklah seperti itu, katanya. Saya orangnya baik, lemah lembut, bukan lembut, katanya dalam acara bersama Presiden UMNO Zahid Hamidi di Bagan Datuk, Perak. Wow, jadi sekarang ini rupa-rupanya punca parlimen bubar kerana apa yang dikatakan di sini, kerana surat yang diutus itulah. Lebih kurang macam tu. Dan Ismail Sabri juga mengakui dia patut memecat 12 menteri itu, tetapi oleh kerana dia baik hati, maka dia tidak pecat mereka. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, Ismail Sabri Yaakob minggu lepas berkata, tindakan 12 menteri mengutuskan warkah kepada Yang di-Pertuan Agong, membelakangkan institusi Perdana Menteri dan mengikis semangat setia kawan dalam pentadbiran kerajaan. Katanya, tindakan itu menyebabkan dia menasihatkan pembubaran parlimen bagi menghalang tercetusnya keadaan tidak harmoni dalam pentadbiran kerajaan. Itulah dia, saudara, satu keputusan, satu pengakuan daripada Ismail Sabri Yaakob yang amat menarik perhatian kita semua. Di hadapan Zahid Hamidi, beliau mengaku bahawa beliau patut pecat 12 menteri, tapi mengatakan dia baik orangnya. Ismail Sabri kata, saya sebagai abang tua, kalau kamu semua tak setuju, saya bubarkan kabinet ini, pecat saja semua orang. Saya boleh buat silap. Patut saya pecat semua sekali. Tapi saya tidaklah seperti itu, kata Ismail Sabri. Saya orangnya baik, lemah lembut, bukan lembut, katanya lagi. Wow, begitu sinis sindiran daripada Ismail Sabri Yaakob ini. Bertemu lagi dalam isu yang kedua ini seterusnya.